وسلم وسلم على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia, pada pagi yang sejahtera, pada pagi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada jemaah kita dan jemaah Buyutur Rahman, yakni tetamu Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah Al-Mukarramah. Dinamakan tetamu Allah ataupun jemaah kita dinamakan jemaah Buyutur Rahman, yakni tetamu Allah. Kita setiap orang yang datang ke sini, daripada bapak-bapak dan ibu dan muslimin muslimat, saudara-saudari yang datang ke tempat ini, boleh kata satu untung yang terbesar, satu nugrah Allah Ta'ala kepada kita. Kita semua orang yang semari sini pun boleh datang dengan kehendak mereka, bahkan ini dengan pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan ayah, jadi kasih sekalian, jadi pada pagi ini jemaah kita nak berangkatnya kepada Taif, dan kepada satu tempat ataupun satu jamuan, satu muhafazah daripada Mekah namanya Taif. Maka Taif ini dalam sejarah Islam, sebelum daripada Nabi kita nak hijrah pergi kepada Taif, Nabi kita pun berhijrah dan sahabat-sahabat hijrah kepada Habasyah. Kali pertama sahabat pergi kepada Habasyah ialah 18 orang, termasuk Sayyidina Uthman bin Affan dan termasuk Sayyidina Ali dan termasuk pada Siti Fatimah kepada Habasyah. Nah, kali pertama 18 orang sahabat-sahabat berpindah dan hijrah kepada Habasyah. Kerana tak boleh nak duduk di kota Mekah, kerana sangat-sangat buat menyakiti boleh kafir Quraisy dan kelompok kafir di kota Mekah Al-Mukarramah. Kali kedua sahabat-sahabat pergi kepada Habasyahnya, berhijrah kepada Habasyah. Kali yang kedua 100 lebih hidup pada Habasyah, duduk di bawah langit bagi Raja Najasyi. Raja Najasyi tu tak apa lah buat orang hidup sini, tak apa kamu semua duduk di bawah langit itu. Kalau misalnya orang-orang Quraisy mari nak bunuh kamu, mari nak mengenaki kamu, nak menyakiti kamu, tak apa, kami nak jaga akan kamu, kami nak sanggup dengan diri kami sendiri. Itu kata Raja Najasyi. Kemudian selepas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kita ridwanullah alaihim berhijrah daripada Habasyah kepada Habasyah, pergi kepada Habasyah 2 kali. Lepas pada tu Nabi kita saat itu pergi kepada Taif, tempat yang kita nak pergi pada pagi ini. Taif daripada kota Mekah ke Taif lebih kurangnya hampir 100 kilo, 100 kilo ataupun 85 ataupun 90 bulan. Nah, Taif ni kalau kita tengok kawasannya, semakin kalau kita duduk di tanah air kita dijauhi, jadi lebih kurang super dengan beton ataupun beton. Dalam bukit letak lebih kurang dengan beton. Tapi untuk kita 2 lek, sini ni 8 lek. Dalam bukit demo tu 8 lek dah. Tapi bukit kita tu baru tengah buat lek dah. Jalan tu lepak kita tengok sebagi batu. Di Taif ni tak super dengan kau. Tak super kan lah. Di Taif ni sejuk. Sebab dia tempat tinggi, bukit lagi pula tinggi, dan maka dia saat itu dah sejuk daripada Mekah ni. Kalau panas dia ni unsa, kalau kita kira hararah dia nak sampai 48-50 lebih. Tapi Taif dia tak panas sangat sebab dia dah banyak dah daripada pokok-pokok kayu pun ada. Lepas tu dia ada tempat tinggi. Ini tempat yang bersejarah dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah di sana untuk mendakwah, untuk mengajak manusia pergi kepada la ilaha illallah, mengajak manusia pergi kepada din Islam,
ngajak manusia pergi kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu." Siapa-siapa yang cari selain daripada Islam agama, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa-siapa yang tutup dan cari di atas muka bumi Allah selain pada Islam agama, falan yuqbala minhu, maka tidak diterimakan daripadanya oleh Allah Ta'ala akan agama, akan ibadat dia, akan buatkan dia segala amalan-amalan dia, tapi dia buat selain pada Islam, maka semua ibadat taat dia dan lagi pula duit dia tak dibelikan oleh Allah, dan Allah Ta'ala tak terima dengan apa yang dia saat itu yang tutup ataupun dia beragama selain pada Islam. Sebab itulah muncullah kita, dan kita nak bersyukur-syukurnya, dan kita nak terima kasih kepada Allah. Ya Allah Ta'ala jadikan kita satu orang beriman, satu mukmin, lagi pula muslim, orang yang beriman kepada Allah. Dan mari kita boleh beriman, pagi-pagi kita kata la ilaha illallah, pagi-pagi kita boleh kata subhanallah. Ini satu nikmat ataupun nikmat yang paling besar. Nabi kata setiap pagi kita kata alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa huma min a'zamil ni'am wa kafa biha bin ni'mah. Pujian-pujian itu sambil bagi Allah di atas nikmat ini dan nikmat Islam. Yang huma dan kedua-duanya nikmat ini, nikmat Islam ini akan panggil min a'zamin ni'am, daripada sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Lagi pula dengan nikmat ini, nikmat Islam, nah wa kafa biha bin ni'mah, dan pula terpadalah dengan nikmat ini dan nikmat Islam nisbah kita. Ataupun daripada nikmat Allah Ta'ala tak ada dah. Nikmat kita memakai minum waktu sah, nikmat akal kita pun sah, tapi tak memadai lagi kalau tak ada iman. Kalau kita ada rubung, kita beratus-ratus rak, ribu-ribu rak, duit kita berpuluh-puluh juta. Nah, tapi orang panggil nak pergi beli ataupun nak kira, nak pergi orang panggil melepaskan kita daripada asal Allah, tak boleh. Malaikat dengan nikmat iman, nikmat Islam ini lah yang boleh menghapuskan kita, yang boleh menteguhkan kita, boleh melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Ta'ala bagi pada kita ibu-ibu dan ayah ataupun saudara-saudari. Dan ini sangat-sangat besar. Nabi kata wa kafa biha bin ni'mah, dan terpadalah dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini nisbah nikmat Allah Ta'ala. Yang kata nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling lebih, nikmat yang paling dihargai. Dan ayat kata boleh belikan dunia dan akhirat ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Ada pun nikmat Islam dan boleh belikan kita, boleh apa tepuhkan kita, boleh lepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada duit 1 juta, duit 10 juta, boleh mentepuh tak kita daripada azab Allah? Jawab kata tak boleh, ayah-ayah dan ibu. Allah. Dek, apa bila kita mati pop, dan kita boleh pergi nikmat-nikmat dia, duit kita, rumah kita, rumah kita, tak boleh. Tak boleh pergi. Mati bila itulah kita tinggal mudah-mudahan semua. Tapi iman dan Islam yang ada dalam hati kita itu tadi ini, semenjak daripada kita beranak ni la ilaha illallah, dia boleh mentepuhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak minta ni tengok gambar yang lega sponsor tadi. Di tempat Nabi kita berjalan kaki, jalan dengan unta dia bagi mendakwahkan orang-orang di sana. Apabila Nabi dengan sahabat Zaid katanya setengah daripada orang, dan sekali dengan Nabi Zaid dan setengah daripada sahabat-sahabat lain tu pergi kepada Taif. Apabila Nabi sampai ke Taif, lambat lagi nak sampai ni, ayat kata dulu tengok jalan Nabi. Jalan Nabi tengok batu saja, tengok bukit saja, kapit belah-belah dia. Tapi dulu masa 1444 mungkin macam ni berapa? Jalan ada macam ni, jalan terus ke bukit ya. Tapi lah ni rapel link, pak link, rapel link dah. Bakar molek, dengan kenderaan, dengan kereta. Tapi dulu Nabi jalan kaki, jalan kat unta. Dan mendakwahkan umat. Tuhan kata dah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh akan dikau ya Muhammad. Kami tidak melantikkan dikau mari kepada alam dunia illa rahmatan lil alamin,
malaikat untuk rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam, setiap alam Allah Ta'ala latihkan Nabi Wali, untukkan Nabi Wali untuk jadi rahmat. Batu-batu, pokok-pokok kayu, pokok kayu dapat rahmat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada rasa Nabi kata rahmat gua ada. Tengok masuk Madinah, Nabi kita duduk kecek dengan para sahabat di dalam masjid. Duduk mari pertama cabut nak agak mari salam. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari kata kurang kayu, tak ada otak, tak ada akal fikir. Nak juga rahmat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Bagi kepada Allah Ta'ala dengan iman, dengan Islam, dengan akal, dengan fitrah. Bakal kita tak mikir lagi ke? Belaklah ayah-ayah dan ibunya. Akal kita, we otak pada kita, we akal fikir yang boleh fikir apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang molek, apa yang tak molek, apa yang halal, apa yang tak halal. Ini Allah Ta'ala semua fikir. Tengok satu cara kita kena mikir. Nabi katanya, la tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kamu berfikirlah pada kejadian Allah. Tengok waktu, tengok terjadi. Batu-batu dia ada hikmah dia. Dan semua benda tepi-tepi kita apa kita lagi taih ni, dia ada hikmat bagi kita kalau kita fikir. Mungkin dia tak suka jangan mungkin manusia tak suka jangan manusia. Cuba kita tengok buat kita dengan buat Arab tak suka tengok. Kita Arab tak suka. Allah. Kita ada juga mesti kepek-kepek kan. Arab mesti tipu-tipu. Pamuka buat kita kadang-kadang tak penuh, kadang-kadang Arab penuh kita. Penuh jangan. Kita rasa fikir dah kejadian yang Tuhan amat kuasa. Dia boleh buat sufi. Dia nak buat jangok, boleh tak sejangok, boleh. Nak buat jadi orang ni hidup baik ni, orang ni hidup baik ni. Kita tengok India dengan Arab tak suka. Kita dengan Arab tak suka ni ayat kata kejadian Allah Subhanahu Wa Taala semua ini untuk kita memikir. Untuk kita fikir. Nabi kita tak Allahu Akbar. Nah, orang-orang Nabi tak saat itu daripada hamba-hamba, daripada orang-orang yang tak cerdik, daripada sufaha, daripada orang-orang jahil. Kenapa? Apabila Nabi nak mendakwahkan Islam, mendakwahkan Islam, maka orang-orang di zaman itu ambil batu punah Nabi, letak Nabi. Dia melontarkan akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai darah Nabi sampai bertumpah masuk di dalam kasut Nabi. Masuk di kasut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malaikat di sana, di langit sana, Jibril sendiri, dia kata hari ini aku nak turun rumah, nak tampik bukit tak ini aku nak kacaukan perbuat tak ini. Aku nak kacaukan perbuat tak ini. Nabi kata lah, Nabi kata ya Jibril, tak sahlah. Kata ulama tu muncul juga darah Nabi itu ngecik lagi pula mengalir masuk dalam kasut. Kalau darah Nabi itu ngecik gitu luar daripada kasut, nascaya bumi kita itu akan terbakar. Allah Akbar. Ininya kerana darah itu mengalir masuk dalam kasut, tak ada mengalir luar lagi. Kalau mengalir luar, mengalir darah Nabi itu pada luar kasut Nabi, makna kata ketika tu bumi kita itu terbakar. Kerana malaikat di atas langit itu riuh dah. Dia boleh pula turun nak rumah, nak kapik mungkin tak nak beracun buat tak Nabi kata ya Jibril, mutasah raculah mereka, mutasah membinasalah mereka. Kalau Jibril nak lega, dia nak lipat sayap yang buat tak itu hancur tak malaikat. Tapi dengan berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata Jibril, jangan buat macam itulah. Karena aku belalah hari ini mereka buat aku gini, mereka berzalim akan daku, mereka saat ini menyakiti akan daku, mereka melontarkan dengan batu-batu. Tapi aku berharapnya mereka sekarang tak beriman, tapi aku saat itu berharap anak-anak cucu mereka saling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu, bapa-bapa dan ibu, muslimin muslimat, sebab itulah kita mendakwah dan kita menyembuhkan orang. Kita tengoklah contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tak ada. Walaupun iman Islam dia tak beriman kepada Allah, tapi yang berharapnya kepada anak-anak cucu mereka saat itu akan beriman kepada Allah. Walaupun hari ini kita saat itu tak alim, tapi kita duk sayang dengan orang alim, kita duk baik dengan orang saleh, insya-Allah anak-anak cucu kita akan jadi saleh. Walaupun kita tak ada setara mana ibadah itu. Ibu apa? Di hari ini kita duk baik dengan siapa? Kali kita duk baik dengan orang alim, walaupun hari ini kita tak alim,
Tapi satu hari anak-anak cucu kita dengan berkat kita duk bermuamalah, dengan berkat kita duk campur gaul, berkat kita duk makan nasi sekali, Allah Subhanahu wa taala beri pada anak cucu kita jadi alim. Cuba juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kata walaupun kata mari mula-mula bunga Nabi, lota Nabi dengan tombak batu, siapa Nabi darah yang bersemu mengalir masuk dalam kasut. Tapi Nabi saat itu tak suruh Jibril itu membinasakan pokok taif. Nabi tahu walaupun gitu Jibril jangan binasa mereka, walaupun mereka sekalian tak beriman kepada Allah, tapi aku berharapnya kepada Allah, anak-anak cucu mereka sampai akan berharap. Sepalah kita nak bandingnya ayah-ayah dan ibu dan sekali, walaupun hari ini anak-anak cucu kita tak ada hari, tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan kepada mereka, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh main Mekah hati kita itu. Kita kena berharap, kita kena berdoa banyak-banyak di Baitullah. Masa kita nak tahu kata amalan kita main Mekah ni baik tak baik, Tuhan terima tak terima, nanti kita klik. Kalau kita klik ni dulu, kita saat itu tak bisa kat piyah, lepas kita kat piyah. Kalau dulu kita tak rajin main di Mekah, klik ni rajin main Mekah. Dulu kita tak rajin ngaji, klik ni rajin ngaji. Dulu kita rajin dekat palak kita ubah atas palak lagi pada masjid. Ini boleh tahu kata ilamat dan tanda-tanda amalan umrah kita main tahap ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali kita mari training, klik tu tengok ada sedia. Dulu rasa kisah klik umrah tak kisah. Dulu biasa kita nak mengajar, tapi klik umrah ni tak mengajar masa bandar dah. Sebab dia Mekah dah. Jadi tu haji dah. Dah haji sampai 45 dah. Deh. Kalau kita klik macam ni gaji, deh. Tak ada guna pula. Waliyazubillah la ya. Ni baku agak lebah timbul dah. Sebab tu kita tak sanggup bagi amalan bukan bagi kita. Amal kita boleh usaha, tapi orang wihala bukan kita. Kita orang buat ya, kita perbantilah doa ya Allah, bagilah pada aku apalah dosa aku, apa kesilapan aku ya Allah. Tapi orang yang beri pahala, orang terima doa kita bukan kita, yakni Allah. Kali kita dah tahu. Kita dah tahu, kita boleh berdoa ya, kita boleh semaya ya, kita boleh sujud pada Allah ya, dan kita boleh tadah tangan dengan Allah Ta'ala. Tapi yang menerima itu bukan kita, Allah yang beri ganjaran, Allah Ta'ala beri pahala, Allah Ta'ala yang menerima dan amalan ibadat kita semua. Sebab itulah kita nak uji pada jemaah kita Al-Mu'tamirin, Jamaatul Mu'tamirin, dan buat jemaah tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita agaknya hari ni kita tengok kesel-kesel dah. Di tok di sana yang pertama sekali dah kita nak tengok kubus kuku Nabi. Dah kubus kuku Nabi lagi ialah daripada dan Abdullah Ibn Abbas. Lepas di situ juga ada kuku Tok Syekh Daud kita, Tok Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani kita dak makrufnya kita tuai kita Munyatul Musalli. Aku ada situ tadi, aku ada di mana? Di Toki sana. Apa di situ ada juga orang panggil Tok Syahdak kita, kalau kita Munyatul Musalli, kita Furu'ul Masail, dan kita apa lagi? Kita Mutla'il Badrain, dan kita apa lagi? Banyak. Daripada dah kita dah hak bagi dah Tok Syah kita, Syahdak kita ada di situ. Yang mati sini, saya mati di sini, mati di tempat yang kita nak melalui dan tempat yang kita nak gini. InsyaAllah yang kita dengar sedikit banyak daripada nasihat akan Allah Ta'ala dan Nabi pun terbaik dan Nabi pun sudah ta'adinun nasihat ugama tu dan nasihat dah. Sebab itulah kita mari mama-mama, lepas kita pakat gendeng dah, pakat fikir dengan apa yang kita mari, duit kita pun habis banyak dah. Ada masa kita pun habis banyak dah, patut letih banyak dah. Apa tu amal ibadat pun dah, usah cekak-cekak dah, pada tengok dah, tengok Pak Ayah pun cekak-cekak, tengok ke bedik pun, Masya Allah. Tengok sekalian lain itu muka macam bulan pernah dah. Ayah lepas kecil kita itu ada orang cik kita sehat weh. Amin. Habis minta cik kita sehat, minta yang gagah, minta yang kuat dah. Dan minta yang kuat, minta yang sehat dengan berkat gizat roh tempat Nabi ni. Minta Tuhan sehat, disembuhkan penyakit-penyakit dah. Cik kita kangen boleh gagah, boleh tawah, boleh gapau ini. Minta Tuhan cabut penyakit lelah kat sini lah. InsyaAllah minta usaha. Ramadan tak sehat, minta usaha. Ramadan tak kuat, minta kuat. Ramadan tak agak, minta gagah.
InsyaAllah kita boleh tengok kesihatan tu banyak lagi. Dan ibu-ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara-saudari yang dengan live ini, kita harap jauh dah kepada orang yang dengan live ni pun. Kalau tak ada mari lagi, minta boleh mari. Kalau tak dapat rezeki lagi, minta Tuhan bagi rezeki lebih banyak. Minta lebih murah rezeki. Pasal kita semua pun kita azal Syaban ni insyaAllah. Amin. Kalau kita bagi rezeki pun nak mari pula. Ni kerana Syaban ni ada orang daftar nama, ada semak dah. Ada semak dah tak tanya berapa. Nak mari kita dah bulan Syaban ni, kalau mari apa ni 4, 5, 7 dia dah. Amin. Padahal untuk kita dah biasa ni, kalau ada nak mari pula Syaban ni, sah jual tanah dulu tak apa. Masya Allah. Ada kata kan. Oh, jangan semangat kali itu ni je. Dah apa jiru mana. Masya Allah. InsyaAllah kita harap je jemaah kita ni selamat ada dalam dapat taufik hidayah dan pula dalam rahmat ni, dan menghubungi boleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berjalan bersama dan nanti kepada Taif dan di Bukit Taif ni. Di Bukit Taif ni Bukit Taif kan. Di Bukit Taif. InsyaAllah tak kira ada buruk-buruk di tengah jalan lagi. Buruk di tengah jalan ada tengok dah buruk tadi. Ada umarak aja ni. Dan tengok dah insyaAllah. Minta selamat dah tak nak, minta berdoa. Ayah kita pun minta berdoa. Bantu dah FC kita di rumah tu dah. Kita minta berdoa dengan semua empah tadi dah. Minta dia bagi rezeki. Ada FC ada di mana Jumaat dah. Minta boleh bagi belakang di Mekah tadi. InsyaAllah boleh bagi berdoa dengan Allah, boleh bagi bertaubat dengan Allah, boleh minta ampun dengan Allah, minta hajat-hajat kita. InsyaAllah kita harap semua ni apa klik nak molek dah. Klik nak molek. Kalau tak molek kita tak sini. Kerana tak molek, akhlak tak molek, perilaku tak molek, kita dapat tak sini ni dah. Kita waktu nak molek tengok para sahabat, sifat sahabat, sifat Nabi, kalau buat Nabi, kalau buat sahabat lah ke mana, ambil benda tu klik ni. Dan dalam klik kita isi benda tu. Ambil isi waris ada, sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat para sahabat, dan lagu mana, ambil tu dalam diri kita. Kita tengok dah. Kita balik lagu mana dah, sifat lagu mana. Patut Tuhan nak beli kita ni dengan amalan kita yang terbaik. Tuhan kata inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu Wa Taala nak belikan harta-harta kamu. Allah beriman. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala nak belikan daripada orang-orang beriman ialah diri mereka. Ada diri mereka ni Allah Taala nak beli. Mana kita nak tunjukkanlah lawak cakap para semua Sayyidina Bilal. Allah Taala beli kulit Bilal buat apa? Masya-Allah. Bidadari semua saat itu kalau tak ada kulit Sayyidina Bilal tak jangkau bidadari. Allah Akbar. Pak kulit kita sekali lagi dia nak perbetillah ni dia nak beli buat apa itu? Allah. Kulit Hilmi tu nak beli buat apa? Anak tengok Bilal bidadari dalam syurga. Kalau tak ada kulit Bilal waktu larak, bidadari itu tak jangkau orang panggil tak mati, orang panggil tak ada sini. Allah Akbar. Apa kita berharap kulit kita Allah Taala beli buat kau cilalak bidadari. Masya-Allah. Lepas tu kita katanya Allah Taala belikan harta-harta kita dengan syurga, Tuhan bayar dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita belajar di Mekah ni. Ada belajar buat umrah ni. Mari umrah ni, mari tengok kesan-kesan ni dah beli lakon. Tuhan belikan harta kita berganda-ganda dah. Sekut 700 kau. Sekut sampai 7,000 kau. InsyaAllah kita tengok di kesan-kesan ni, tengok batu-batu dah. Kita gunung tengok dah. Kita tengok molek, mikir molek dah. InsyaAllah. Tawajuh kita kali kita masih sini, tawajuh kita dengan Allah Ta'ala tinggi, keliling masjid kita hewi tinggi. Tapi kalau kita duduk sini sekadar takut orang nak tengok muka boleh sekadar tengok muka tu lah. Kalau saya fikir dengan apa kisah, apa sejarah, boleh aja tempat tu Nabi Mekah nampak sama pakai ikhlas sama ya, tapi dalam
Kalau orang tu fikir tinggi, sifat-sifat nak fikir dah. Sifat dia tu nak ukur, dia nak ikut jaga Rasulullah, nak turut jaga nak. Sifat dan perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah, insya-Allah Tuhan akan terbaiki dia baik baik. Baik baik. Daripada al-hasan ila al-ahsan. Daripada yang terbaik kepada yang terlebih baik. InsyaAllah. Tengok praktik boleh bikin boleh doa semua. Dia dalam doa semua. Dia dalam ingat Tuhan semua. Dia dalam ingat pada sejarah Nabi semua. Dia dalam tengok daripada Nabi, daripada sahabat jalan kaki dengan unta. Dan mari sini ni kita dia sini. Memudahkan. Mari sini tu boleh balasan dengan pegang tentang batu dan tanpa batu. Kita tengok ni. Ada masjid di udara itu dapat kapur tadi. Di tengok dan tempat lain untuk teman-teman ni. Jalan ya jalan keling ya. Ada proses kita buat motor ya. Insyaallah jalan kita lalu pakai ni. Jalan pasti kita kena itu kita tak betul tempat kita tak ubah tak mikat atau tempat kita tak pergi yang pertama tempat itu Qarnul Manasik. Qarnul Manasik. Kita bifak main dulu tu nama Ji'ranah. Tapi kita nak berbifak ini ialah kepada tempat yang bernama Qarnul Manasik. Yang pertama sekali yang kita berbifak niat kata, niat bersegi, niat kata kita berumrah tu ialah kepada Zulhulaifah ataupun Ji'ran. Tiga ni ingat deh. Dia mengatakan bifak mana yang pergi Mekah awak umrah. Kalau bifak mula-mula tu di Madinah tu namanya Biar Ali. Biar Ali. Waktu pergi pada Madinah nama Biar Ali. Lepas tu tawaf terik dua, munsiki terik dua, buat umrah terik dua. Niat di mana? Niat di Ji'ranah. Ji'ranah tempat nak lagu hak Yahudi beracun nak bunuh Nabi SAW. Ketika Nabi mari pada Madinah, nak mandi situ, nak pakai ihram, maka Yahudi pun racun di dalam lagu Ji'ranah. Pada hari ini, ingat boleh. Lebih orang tanya ni, muai Mekah ni kampung ni, mana tempat menikah? Tak tahu menikah, asal aku pakai kain putih. Tu masuk dah sejid tu dah. Ya. Boleh royak tak? Pada mana? Yang tiga, tempat yang kita nak berfikir ini ialah nama Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Pertama, Biar Ali. Yang kedua, Ji'ranah. Yang tiga, Qarnul Manazil. Apa tu dia kecek dengan sehmin kita, dengan ilmi. Yang keempat ni kita nak fikir di Tanai. Umar Siti Aisyah radhiyallahu anha. InsyaAllah dah kita berhenti sekadar ni dulu. Kita tengok pelan-pelan perlahan-lahan. Tengok bukit di Taif. Yang kita nak masukkan lagi, kita nak pergi tempat buku sepupu Nabi SAW. Ialah Abdullah Ibn Abbas. Abbas tu pak darah Nabi, Abdullah sepupu Nabi. Lepas tu di tepi tu juga ada kubur Sedau. Lepas tu selanjutnya di Sejid Qah ni tak boleh pergi. Sejid Qah ni Yahudi gelek batak kenal. Nak gelek tokoh batu nak turun jatuh tak kepala Nabi. Tapi Jibril mari pada langit lah. Jibril kata lah, apabila Jibril kata ya Rasulullah, ya Muhammad, Yahudi nak tahu ke nak golek batu tu tak kepala mu. Maka Nabi kata Allahu Akbar. Nabi tekan kat siku dia. Batu tu lekuk, batu-batu tu tak bukit, jadi berhenti tengah udara. Serupa dengan batu di Baitul Maqdis. Tetapi situ kita nak kita lepas lagi juga kita nak kita tengok kebun-kebun bagi siapa? Ialah bagi satu orang nama apa tak ingat. Awi bagi buah sabit pada Nabi, dua takat ialah nama tak ingat weh. Nama gini. Masya-Allah. Dia ni lah ketika Nabi letakkan batu, letak dengan bunga kata batu saat itu, kebun apa dia tak ingat lah. Tak bagi, tak boyak lagi. Allahu Akbar. Nabi letih cara poin ini ialah Allah takkan saat itu dua tiga takkan pada wa inak wa angun ni Rasulullah ya ya Muhammad memakai wa angun ini pakai wa inak ini. Maka dah Nabi pun ambil, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Muhammad ni ada cucu Nabi Ismail lah. Jadi orang Nasara tu dia bersebelah. Dia bersebelah. Kerana yang tak aku sejak mari aku tak biasa dengar lagi. Orang makin Bismillahirrahmanirrahim. Selepas pada Nabi tu letak, Nabi tu kena bunga boleh buat tak dengan tongkat batu
Lepas badan tu, maka Zaid tak nikah dan Nabi ikut pada satu hukum bagi orang-orang di Taif. Maka ia pun akikkan dua zabik ataupun buat inat pada Nabi 2-3 takkan. Nabi nak jemput manggil tak ni? Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, hei Muhammad, mu daripada anak cucu Nabi Ismail. Kerana aku sudah hidup, aku pun tak biasa dengar lagi orang nak makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Menghari hakun kan? Apa tu? Apabila Nabi royak gitu gini kan, maka dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi kita nak pergi pada ustaz bagi adas. Adas nama dia orang. Orang yang wah tak tahu wah inat wah agung kepada Nabi 2-3 takai selepas daripada Nabi kena bunga pun di pokok tak maka dia saat apabila Nabi royak tak, yo aku daripada anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi kita nak pergi pada lalu kawasan Kubur Atas lagi. Lepas tu kita nak pergi kepada Subul Khadrawat, yakni nak buah kayu. Nak buah kayu. Buah kayu panjang deh. Lepas tu kita nak pergi pula kepada tempat nah orang buat punyok bahu, punyok ngok nah ada pula. Dia buat dengan kelek, buat tempat dia, boleh kita tengok lagi. Dia buat punya bahu tu lagu mana. Dia rumput lagu mana. InsyaAllah kita boleh tengok bersama. Pada pagi ni, Bapak Fikri sendiri ataupun serta dengan jemaah kita. Jemaah kita mari sungguh tu, 20 orang, hak sekali lah. Lepas tu ada jemaah lagi, 2 jemaah lagi, dia tak mari hari ni. Daripada jemaah lupa, pada jemaah tadi ada seorang dah. Lepas tu kita ni mari koda 22 orang dah sekali dengan budak. Dah. Lepas tu alhamdulillah lah kita boleh sini, mari sini tengok di rumah dah. Orang ni tengok dia. Di rumah rak kau dia ni. Dah, lepas tu kita dah kekek selagi pula sebagai ucapan bagi, sebagai kuliah bagi dah. Kita bakar-bakar bagi dah. Ini bagi itu dah tempat yang kita nak pergi. InsyaAllah kita berroyak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, para-para kita. Kata yang dari sini, dari sini, dari sini. Allah, Rasulullah, rasa buah dia. Walaupun duit ambil 50,000, kita dapat 20,000. Rasa puas hati, puas hati. Rasa lah nak royak nak bayar, tak ada nak bagi air itu. Oh ya tak ada. Raja tengok dia nak Alhamdulillah kita tak ada rezeki kata Allah kita nak royak tak ada rasa syukur. Dia tengok orang ramai. Apa ayahlah kita nak tengok orang lah penting dah. Allah betul-betul jadi tengok pada kita boleh apa tapi dia macam-macam itu ya buat buat Islam buat gelani buat dah betul-betul pada itu tinggi buat mata buah mata sipit buat pada buah tinggi buat apa kami tengok takkan alhamdulillah di satu nikmat min Allah satu nikmat daripada nikmat Allah azza wa jalla ini satu nikmat kurniaan daripada Tuhan kita. InsyaAllah tengok dia apa akibat ini. InsyaAllah asmada dulu pagi ini kita katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.